Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya tak berapa nak senang untuk mengajak berkaitan dengan ilmu fiqah. Tapi tak apalah tuan-tuan, pasal tuan-tuan nak sangat mengaji tentang ilmu fiqah, sebab ilmu fiqah juga sebahagian daripada fardu ain yang wajib kita pelajari. Insya-Allah kita buka ataupun kita akan kita akan kaji dan kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepanjang pengajian ini saya tak akan lupa satu nasihat daripada tuan guru kita, iaitulah Ustaz Ridauddin, yang merupakan salah seorang daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Pulau Pinang, yang dia pesan kepada kami yang satu ketika tahun lepas kami kumpulkan guru-guru agama dan guru-guru Al-Quran di Bayan Lepas ataupun di Karyah ataupun di daerah Barat Daya, kita kumpulkan untuk mendengar nasihat sikit daripada orang yang alim. Maka antara nasihat beliau kepada tenaga pengajak yang mengajak di Pulau Pinang, dia kata setiap kali kita pergi mengajak, jangan lupa bawa satu senjata. Tuan-tuan, dia kata setiap kali pergi mengajak masjid ke surau, jangan lupa bawa senjata. Senjata tu kena buh dalam poket. Apa dia? Iaitulah la adri, yakni dengan makna kata aku tak tahu. Tuan-tuan, aku tak tahu tu senjata mahal, kena simpan buh dalam poket, kerana bila-bila masa kita kena keluarkan senjata tersebut bila ada orang tanya benda yang kita tak tahu, kena kata tak tahu. Sebab itulah Abu Darda, tuan-tuan, dia mengatakan bahawa la adri nisful ilm. Bila sebut perkataan la adri, aku tak tahu, adalah sebahagian daripada ilmu, kata Abu Darda. Tuan-tuan, kata tak tahu tu tanda kita erti. Ni orang kita salah faham. Kadang-kadang bila kata tak tahu, malu. Hang mengaji tiap-tiap malam dengan ustaz tu, ustaz ni, ustaz dia, aku tanya soalan basic pun tak boleh jawab ke? Tak apa, aku tak tahu. Tuan-tuan, orang yang kata tak tahu itu adalah orang yang berilmu, daripada orang yang tak tahu dia buat pala tahu. Ni bahaya, tuan-tuan. Dia tak tahu tapi buat pala tahu serupa dia reti semua. Ada orang lagu ni, tuan-tuan. Sembang dengan dia apa benda tak tahu, semua tahu, serupa macam Google bergerak. Bukan takat kata ilmu sains, ilmu fizik, ilmu fiqh, semua maknikam ilmu politik, kata politik, semua dia reti. Tak ada pernah dengar kata dia kata tak tahu. Pasal ada benda yang dia reka-reka supaya orang percaya, tuan-tuan. Ni jenis game buat pala tahu, bahaya, tuan-tuan. Jangan jadi golongan lagu tu. Biar kita kata kita tak tahu, itu lebih selamat. Kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man uftiya bi ghairil ilm kana ithmuhu ala man aftahu. Siapa yang mengeluarkan fatwa dan fatwa itu tanpa ilmu ataupun dia tidak mengetahui, maka dia menanggung akan dosa-dosa orang yang melakukan. Siapa yang memberi fatwa, dialah yang tanggung akan dosa orang tersebut. Ni bahayanya, tuan-tuan. Nabi pesan dah, kalau kita tak tahu, katalah tak tahu, tuan-tuan. Takut-takut kawan tu amal dengan amalan tersebut. Bila dia tanya satu hukum, kita kata sekian-sekian. Hang buat hukumnya sah, patahai amalan yang dia buat tu tak sah. Jadi dia pun duk buatlah 20 tahun, 30 tahun dengan amalan yang tak sah. Pasal kita punya pandangan, padahal pandangan kita itu bukanlah pandangan dengan berilmu. Kita memandai-mandai dalam pandangan, maka dia melakukannya, maka hukumnya adalah berdosa. Dalam dosa satu hal. Yang kedua, kawan tu buat sampai dia mati, maka berdosalah juga kita menanggung dosa yang kawan tu buat dalam keadaan jahil. Jadi pesan untuk saya dan kita semua, berhati-hati dalam meletakkan satu hukum hakam. Sungguh pun kalau kita tembak kena, tuan-tuan. Kadang-kadang orang kita ni suka tembak, predik. Dia kata benda ni aku tahu, tapi dia syak lah. Mungkin dia mengaji dulu, tapi dia lupa. Ataupun dia ragu-ragu. Sat, aku nak fikir balik. Aku tahu benda ni. Sah. Dia kata sah. Tuan-tuan, padahal dalam diri dia ni 50-50. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Macam pernah dengar soalan ni. Tak apalah, sah. Aku rasa sah. Tuan-tuan, dia duk rasa-rasa. Aku sah. Aku rasa sah. Jadi bila habis kata dia jumpa kawan tu dan bagi jawapan kata sah, dia balik malam tu, apa lagi? Cari syekh dia lah. Syekh Googly, tuan-tuan. Dia buka Google, apa hukum sekian. Buka sah. Aku dah kata dah sah, tuan-tuan. Dia kata lega aku. Pasal apa? Pasal sah. Kalau tak sah mampu aku. Tuan-tuan, dia terlintas dalam hati dia, kalau tak sah mampu aku, nasib baik hukum dia sah, aku tembak kena. Maka bila dia kata tembak kena tu, tuan-tuan,
daripada sudut hukum hakam kita, maka berdosa kawan tu tuan-tuan. Berdosa walaupun dia jawab dalam keadaan betul kerana dia menembak dalam keadaan tepat, tetapi tetap perbuatan dia itu berdosa. Sebab itulah bahayanya tuan-tuan dalam kita meletakkan satu hukum yang mana kita ragu-ragu ataupun kita tak tahu.